Berita sahabat Nabi ni dia macam tu. Dia bukan sahaja ra'i tetamu, bukan sahaja meraihkan tetamu, bahkan kalau dia bawa tetamu pergi rumah dia, tempat duduk dia tu dia bagi tetamu duduk. Dia nak tunjuk ikram dia, dia nak tunjuk hormat dia, dia memuliakan tetamu itu. Abu Sa'id Al-Khudri, apabila Ikrimah dengan Ali bin Abdullah pi cari dia di rumah tak ada, dia pergi di kebun kurma, bila dia nampak depa mai, dia tinggal kerja dia, dia pi sambut depa, dia pi duduk sekali dengan depa. Faqala, maka kata dia, kunna nanqulu labinal masjid labinatan labinah. Ini lagi satu yang kata para sahabat Nabi, depa tak sembang buang masa. Dia tak kira siapa mai pun dia nak cerita kenangan dia dengan Nabi. Yang tu aja. Ikrimah mai dengan Ali bin Abdullah mai, dia tak tanya depa mai nak buat apa, dia tak tanya depa mai ni pasal apa, dia tanya depa ni mai, dia sambut depa duduk terus cerita. Cerita apa? Cerita kenangan dan pengalaman yang dia lalui bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kunna nanqulu labinal masjid labinatan labinah. Dia kata dulu, dia kata masa mai ke Madinah, aku ingat lagi Nabi SAW bila sampai di Madinah, mula-mula sekali Nabi buat masjid. Dan kita ingat balik cerita hijrah, Nabi dia mai daripada Makkah, dia nak mai ke Madinah. Sebelum dia masuk ke perenggan Madinah, dia singgah di satu tempat yang bernama Quba. Dan Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama dibina oleh Nabi SAW. Maka dengan kerana itu Masjid Quba sampai hari ini dia sangat sentimental. Masjid Quba ni dia bukan sebarang masjid, dia masjid yang sangat sentimental. Seumur hidup Nabi SAW, Nabi akan khususkan hari Sabtu untuk Nabi pergi semayang di Masjid Quba sampai Nabi wafat. Kalau ada kenderaan, Nabi pergi dengan kenderaan. Kalau tidak ada kenderaan, Nabi berjalan kaki. Kok mana pun dalam seminggu, Nabi ambil sehari. Nabi pilih hari Sabtu untuk Nabi pergi ke Quba, untuk Nabi semayang di situ. Kerana dia sangat sentimental. Dia masjid pertama yang dibina oleh Nabi SAW. Sebab sampai kita hari ini pun, kalau kita ada rezeki, berkesempatan sampai di Madinah, jangan tak ziarah Masjid Quba. 3 hari 2 malam duduk di Madinah itu, jangan tidak ziarah Masjid Quba. Mesti kena pi, mesti kena ziarah, mesti kena sembahyang di situ. Kenapa? Kerana itu sunnah Nabi SAW. Lepas itu Nabi bergerak daripada Quba, Nabi masuk ke Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah, saya baru cerita saja benda ni di Masjid Al-Ustaq baru ni. Nabi sampai sahaja di Madinah, Nabi masuk saja, berebut Aus dan Khazraj, orang yang duduk di Madinah ni berebut nak semawa Nabi SAW, suruh duduk rumah mereka. Sebab Nabi mai, Nabi tak ada rumah nak duduk, berebut nak pelawar Nabi duduk rumah mereka. Nabi lepas unta dia, Nabi kata dakha, biar pergi kat dia, biar pergi kat unta tu, jangan sampai kacau dia, kerana dia ma'murah. Nabi kata kerana dia dah diperintahkan oleh Allah untuk nak pergi ke mana-mana. Berjalan unta Nabi ni, jalan sampai di tapak Masjid Nabawi hari ni, dia duduk tuan-tuan. Nabi kata kita buat masjid di sini. Baru tanya, ini tanah siapa? Tanah kepunyaan 2 anak yatim. Nabi panggil terus anak yatim 2 orang ni. Terus Nabi kira bercara, Nabi beli tanah dia. Yang asal-asalnya tanah itu merupakan tempat jemuk tamar. Dan ada sedikit bangunan runtuh. Dan ada beberapa kubur orang kafir. Nabi beli, dan Nabi kata kita buat masjid.
Abu Ayyub Al-Ansari mai dia ambil barang-barang Nabi SAW yang duk bergalah di unta Nabi itu, dia ambil, dia lari pergi rumah dia. Nabi senyum. Nabi kata, aku mengikut ke mana barang aku dibawa. Nabi kata, maka oleh kerana Abu Ayyub Al-Ansari yang bawa barang Nabi pergi ke rumah dia, Nabi kata, maka aku tidur di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita baca satu hadis cerita tentang Abu Sa'id Al-Khudri. Dia nak cerita balik kisah bina masjid ini. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kunna nanqulu labinal masjid labinatan labinah. Dia kata, aku masih ingat lagi, dia kata, cerita kenangan kami sama-sama bina masjid dulu. Kami semua pakat bawa labinah, bawa ketui batu yang nak dibuat bahan binaan masjid itu. Kami bawa ketui batu ini labinah. Kami bawa seketui-seketui, seorang bawa seketui. Wa kana Ammar yanqulu labinataini. Dia kata, tetapi Ammar bin Yasir, satu lagi sahabat Nabi, dia berlain pada orang lain semua. Dia bawa 2 ketui batu sekali bawa. Orang lain semua ambil seketui bawa pi, ambil seketui bawa pi. Tetapi Ammar bin Yasir, dia bawa labinatain, dia bawa 2 ketui. Famarra bihin Nabi SAW. Nabi lalu tepi dia waktu dia bawa batu 2 ketui ni. Nabi lalu tepi dia, wa masaha an ra'sihi al-ghubar. Nabi lalu tepi dia, Nabi berhenti, Nabi gabuih habuk yang duk lekat di kepala dia. Dia buat kerja, kepala pun naik habuk, naik debu. Nabi gabuih debu yang lekat di kepala dia. Wa qala Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersabda, Nabi kata, waiha Ammar taqtuluhul fi'atul baghiyah. Nabi terus kata macam tu. Nabi kata, inilah Ammar, Nabi kata, kesian dekat dia, dia akan dibunuh oleh pemberontak satu hari nanti. Tu tuan-tuan, yang kata Nabi SAW, ini bukan satu hadis, ada banyak hadis yang Nabi SAW cakap benda yang tak jadi lagi. Di antaranya ini hadis tentang Ammar bin Yasir. Orang duk angkat batu seorang seketui nak pergi bina masjid, dia angkat 2 ketui. Nabi lalu tepi dia, Nabi pegang dia, Nabi gabuih buang habuk yang lekat di kepala dia. Terus Nabi kata, ini Ammar. Nabi kata, kesian dekat dia, dia akan mati dibunuh oleh buruh, oleh pemberontak. Nabi kata. Kata Nabi SAW, Ammar yad'uhum ila Allah wa yad'unahu ila an-nar. Kejadian itu berlaku, Nabi kata, macam mana? Di ketika Ammar mengajak manusia kepada Allah, tetapi buruh pemberontak ini, mereka mengajaknya ke neraka. Ammar satu hari esok dia terlibat dalam satu suasana pertelingkahan yang dahsyat. Yang pertelingkahan itu menyebabkan korban yang begitu ramai di kalangan umat Islam. Dan Nabi kata dah, apa yang Nabi kata ni satu yang futuristik, satu benda yang bersifat future, masa depan. Nabi sebut tu pasal apa? Pasal wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan Nabi bercakap ikut nafsu dia, tetapi apa yang Nabi cakap itu adalah wahyu yang Allah bagi ke dia. Nabi bercakap satu benda yang akan jadi, dan benda tu tentu jadi. Pasal apa? Pasal Nabi yang cakap. Pasal apa? Pasal Allah yang suruh Nabi cakap. Nabi kata, ini Ammar, kesian dekat dia. Pasal apa kesian dekat Ammar? Sebab Ammar, tuan-tuan, bapa dia siapa dia? Yasir. Mak dia siapa dia? Sumayyah. Ke yang Hijaz buat lagu Sumayyah tu. Mereka ni orang Yaman. Mereka mai daripada Yaman, mai ke Makkah dengan kerana nak cari saudara mereka yang hilang, yang kemudiannya terus duduk menetap di Makkah. Ammar ini
Kemudian dia dikahwinkan dengan Sumayyah, seorang perempuan hamba. Dapat anak. Di antara anaknya ialah Ammar. Bila mati saja bos dia terdedah kepada penderaan yang dahsyat daripada pihak musyrikin Makkah. Sehingga kan kalau kita baca di dalam sirah sahabat ini, Yasir dan Sumayyah ini didera, bukan sahaja ditahak, tak bagi makan, tak bagi minum di tengah padang pasir, bahkan mereka disalai di atas api. Yang Nabi SAW tengok tapi tak boleh buat apa, sebab orang Islam pada masa itu mustada'afin, sebab orang Islam pada masa itu golongan yang sangat lemah segala-gala. Tidak ada kuasa, tidak ada duit ringgit, tidak ada pengaruh yang kuat, tidak ada pengikut yang ramai. Jadi bila kena dera, doa saja, tak boleh nak buat apa. Bukan sahabat kena tak boleh buat apa, Nabi kena pun tak boleh buat apa. Kita bila baca cerita ni tuan-tuan, kita kena ingat balik, ni Islam yang ada dalam diri kita hari ni, Islam yang mai atas pengorbanan mereka ni. Islam nak mai kat kita hari ni bukan mai senang-senang, bukan dia mai secara mudah-mudah. Islam bukan mai dengan cara bergolek melayang. Islam mai ni dengan pengorbanan nyawa dan titik darah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kita hari ni duduk di dalam satu comfort zone, di dalam satu suasana yang comfort, yang selesa, yang kita menerima Islam ini tanpa susah payah. Kita tak hargai Islam yang ada ke kita ni. Ammar bin Yasir daripada kecil, mata dia hanya melihat penderitaan. Daripada kecil dia tengok mak dia, dia tengok ayah dia didera sampai mati. Ammar sehinggalah dia meningkat dewasa, dia ikut Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah dia terlibat dalam membina masjid yang pertama, Ammar, yang akhirnya Nabi SAW kata dia akan mati dibunuh. Nabi kata, makna sepanjang hidup dia melalui derita dengan Islam ini. Ammar mati pada ketika umur 90 lebih. Ammar mati di dalam perang Siffin, perang yang melibatkan di antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia terlibat dalam perang itu dan Ammar memihak kepada Ali bin Abi Talib. Sebelum perang Siffin dia jadi perang Jamal di antara Ali dengan Aisyah. Bila habis perang Jamal, satu benda yang dicatat hitam di dalam sejarah Islam, berlaku pula perang Siffin. Yang perang Siffin ni berlaku bukan kerana berebut kuasa. Perang Siffin ni berlaku kerana salah ijtihad. Muawiyah bin Abi Sufyan bukan kerana gila kuasa, bukan kerana nak jadi khalifah, bukan kerana tu. Muawiyah bin Abi Sufyan berijtihad. Dia rasa Ali silap, pasal Ali delay, melambat-lambatkan hukuman ke atas pembunuh Osman. Dia tak puas hati benda tu. Dia minta Ali segera menangkap pembunuh Osman dan hukum. Pasal apa? Pasal Sayyidina Osman adalah tokoh hebat. Ditambahkan pula Osman adalah sepupu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Apabila Sayyidina Osman mati kena bunuh, satu sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashir, dia ambil baju Sayyidina Osman yang berlumuran darah ni, kena bunuh dengan pemberontak yang tak puas hati dengan dia. Nu'man bin Bashir ambil baju Sayyidina Osman yang berlumur darah ni, dia kutip puntung-puntung jari isteri Sayyidina Osman yang terputus kerana mempertahankan suami dia. Nu'man kutip benda ni semua, bawa balik ke Syam, pergi tunjuk kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia kata, tengok apa mereka buat kepada Osman. Muawiyah bila tengok macam ni, dia tak boleh terima benda ni. Dia kata, apa ni, orang sebaik Osman dibunuh. Dia tak boleh terima. Apabila Ali mengambil alih jawatan khalifah daripada Osman,
Maka Muawiyah yang berkuasa, dia gubernur di Syam pada masa itu, yang berkuasa di Syam, dia desak Ali suruh segera tangkap orang yang bunuh Osman. Ali bukan tak mau tangkap, Ali perlu masa untuk nak betul-betul pegang orang yang bersalah. Lambat tu Muawiyah tak puas hati. Maka akhirnya Muawiyah berbincang dengan penduduk Syam. Dia kata, macam mana dengan kita ni? Ali ni nampaknya sengaja melambat-lambatkan hukuman ke atas pembunuh Osman. Jangan-jangan dia terlibat dengan pembunuhan ini. Dia mula duk main. Dia manusia, tuan-tuan. Keadaan masa tu kita kena faham. Keadaan masa tu. Maka dia himpun penduduk Syam. Dia kata apa? Aku mencadangkan supaya kita semua jangan setuju Ali menjadi khalifah. Penduduk Syam kata, okey, kami semua sokong tuan. Seluruh Syam tidak menyokong Ali menjadi khalifah. Bila sampai cerita, penduduk Syam yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan tak mau nak bagi bai'ah, tak mau nak bagi taat setia kepada dia, kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak puas hati. Dia himpun tentera, dia nak pergi attack Syam. Keadaan masa tu. Dalam kitab sejarah tulis kata, dia bawa 150,000 orang tentera untuk nak pergi ke Syam. Sampai pula kepada Muawiyah, kata Ali bawa 150,000 orang nak main serang dia. Dia himpun pula tentera dia, 130,000 orang keluar nak berhadapan dengan tentera Ali. Berjumpa di lembah Siffin. Kalau hari ini dia ada sebelah tenggara Syria. Di situlah berlaku perang Siffin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan semalam kita cerita di masjid semalam bagaimana dua sahabat Nabi, Abu Darda dan juga Al-Bahili, Abu Umamah Al-Bahili, cuba untuk jadi orang tengah. Jangan sampai dua puak besar Islam ini berperang yang boleh membawa kepada korban nyawa. Cuba nak mengelakkan daripada jadi perang. Abu Darda dan Abu Umamah Al-Bahili pergi jumpa Muawiyah. Dia berkata, Muawiyah, jangan lawan dengan Ali. Hang bukan tak kenal Ali ni siapa. Dia ni saudara rapat dengan Nabi. Dia sepupu Nabi. Dia menantu Nabi. Dia orang yang kecil-kecil lagi sudah masuk Islam bersama dengan Nabi. Muawiyah kata, aku bukan tak tahu dia siapa, tapi bagi aku dalam kes ni Ali sudah salah, dia kata. Dan aku kalau berperang dengan dia bukan kerana aku nak jadi khalifah, dia kata, tapi kerana aku tak puas hati dia melambat-lambatkan hukuman ke atas pembunuh Osman. Dia duk sebut yang tu. Akhirnya berlaku perang Siffin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu sejarah telah tercatat, korban bukan sikit, daripada 1,500 orang sebelah Ali, 1,300 orang di sebelah Muawiyah, yang korbannya beribu-ribu orang, yang akhirnya berakhir dengan peristiwa tahkim yang kita semua belajar di dalam sejarah masa sekolah dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ammar terlibat di dalam perang Siffin itu, dan dia mati dibunuh di dalam perang Siffin itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cerita dia nak mati kena bunuh disebut oleh Nabi SAW pada masa Nabi baru hijrah ke Madinah. Nabi dah sebut dah. Nabi kata, waiha Ammar taqtuluhul fi'atul baghiyah. Nabi kata, ini Ammar, ini orang baik, tapi malang bagi dia, dia akan mati kena bunuh dengan kelompok yang memberontak ke atas pemerintah Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata Nabi, Ammar yad'uhum ilallah. Ammar menyeru mereka kepada Allah. Wa yad'unahu ilan nar. Tetapi orang yang bunuh dia, mereka menyeru manusia semua ke neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ammar bin Yasir satu orang yang hebat, sehingga ke dalam sebuah hadis riwayat daripada Hani bin Hani radhiyallahu anhu, kata dia, dakhala Ammar ala Ali faqala marhaban bit-tayyib wal mutayyib. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul muli'a Ammar imanan ila mushashih.
Atau kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Hani, dia kata satu hari Ammar masuk nak jumpa Ali bin Abi Talib. Dia memang orang kuat Sayyidina Ali. Ammar bin Yasir, dia memang orang kuat Sayyidina Ali, dan kubur dia ada di Syria. Dan baru ni masa krisis di Syria, kubur dia sengaja dirosakkan, dihancur leburkan oleh pihak yang tertentu. Nah, daripada Hani bin Hani, dia kata satu hari Ammar masuk jumpa Sayyidina Ali bin Abi Talib. Faqala Ali marhaban bit-tayyibil mutayyab. Bila dia masuk saja, Sayyidina Ali kata dekat dia, bila tengok je Ammar bin Yasir masuk, Sayyidina Ali kata marhaban, selamat datang, bit-tayyibil mutayyab, kepada orang yang baik dan orang yang suka buat baik kepada orang. Ammar bin Yasir dikenali sebagai satu orang yang tayyib, satu orang baik, mutayyab, dan dia bukan saja dia baik, dia suka buat baik ke orang. Dua benda tak sama, tuan-tuan. Ada orang baik tapi dia tak suka buat baik ke orang, cuma dia baik. Tapi berbeza dengan Ammar bin Yasir, dia orang baik dan dia nak buat baik ke orang. Maka Ammar bin Yasir bila masuk, Ali sebut macam tu, dia kata marhaban, selamat datang kepada sahabat aku, bit-tayyibil mutayyab, yang suka buat baik, orang baik yang suka buat baik kepada orang. Kata Ali bin Abi Talib, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul muli'a Ammar imanan ila musyashih. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia kata aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata muli'a Ammar, Allah penuhkan diri Ammar ini imanan, dengan keimanan. Sayyidina Ali kata, aku pernah dengar Nabi kata tentang Ammar ini. Nabi kata Ammar bin Yasir ini muli'a Ammar imanan. Ammar bin Yasir, Allah penuhi diri dia ni dengan keimanan, ila musyashih, yang keimanan itu sampai ke lubuk hati dia. Nabi puji Ammar bin Yasir ini. Nabi kata Ammar satu orang manusia yang diri dia penuh dengan keimanan, dan iman yang ada pada Ammar itu sampai ke lubuk hati. Makna dia orang bagus sungguh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bukan senang tuan-tuan nak jadi orang baik sungguh ni, bukan senang, bukan buat-buat baik, dia memang baik. Dan kita pernah dengar orang cerita, ada orang cerita, dia kata ustaz, saya ni bukanlah nak kata ayah saya ustaz, ni setengah orang cerita, ayah saya ustaz, dia kata seumur hidup saya tak pernah dengar ayah saya bercakap tak elok tentang orang lain. Itu orang baik sungguh tu. Satu orang kata, dia kata ustaz, saya nak cerita pasal ayah saya ni. Dia kata saya seumur hidup saya, daripada saya kecil sampai saya tak pernah dengar, telinga saya tak pernah dengar ayah saya bercakap huduk, bercakap tak elok ke orang. Saya tak pernah dengar. Kalau mak saya buka mulut start nak cerita pasal orang, dia panggil pergi. Dia tak pernah cakap tak elok ke orang, dan dia tak suka orang nak dengar orang bercakap tak elok ke orang. Itu orang apa? Orang yang memang hati dipenuhi dengan keimanan ila musyashih, yang sampai ke lubuk hati. Dia baik sungguh. Berbahagialah orang yang dapat macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hebat Ammar bin Yasir ini, kalau kita tengok dalam sebuah hadis riwayat daripada Tharwan bin Milhan radhiyallahu anhu. Kata dia, kunna julusan fil masjid فمر علينا عمار بن ياسر فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الفتنة. فقال عمار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعدي قوم يأخذون الملك يقتل عليه بعضهم بعضا.
Qala Tharwan, qulna lahu law haddathana ghairuk ma saddaqnahu. Qala Ammar, fa innahu sayakun. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Tharwan bin Milhan radhiyallahu anhu. Kata Tharwan, kami duduk dalam masjid, tiba-tiba Ammar masuk. Kami tengah duduk dalam masjid, tiba-tiba Ammar bin Yasir, dia masuk. Faqulna lahu, sahabat-sahabat ni bila nampak Ammar, terus dia kata dekat dia, hadithna ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil fitnah. Dia nampak aja dia mai, dia kata dekat dia, dia kata, wahai Ammar, cerita mai dekat kami apa-apa hadis yang hang pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang hal fitnah. Dia ni satu orang yang macam tu. Ammar bin Yasir satu orang yang macam tu. Satu orang yang apabila orang nampak dia, orang nak tanya ilmu dekat dia. Oh, bukan senang tuan-tuan nak jadi macam tu. Ada banyak hari ni pak lawak. Dia kata dia main, kau nak dengar lawak. Apa ni? Ammar bin Yasir, dia known as very knowledgeable person. Dia ni dikenali sebagai satu orang yang sangat berilmu. Dia tak bercakap kosong, dia tak merepek. Bila nampak aja dia mai, dia masuk dalam masjid, sahabat ni terus kata, Ammar, cerita dekat kami apa benda yang hang pernah dengar daripada Nabi SAW, terutamanya tentang fitnah akhir zaman. Qala Ammar kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yakunu ba'di qaum ya'khuduna al-mulk. Dia kata di antara benda yang aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Esok menjelang kiamat esok akan berlaku satu keadaan di mana ada kaum yang berebut nak kuasa. Al-mulk maksudnya kerajaan, kuasa, power. Ammar kata Nabi ada bagi tahu. Nabi kata menjelang kiamat esok, kuasa politik menjadi kegilaan semua orang. Nabi SAW kata akan berlaku di akhir zaman esok ni, qaumun ya'khudhunal mulk, kumpulan manusia yang berebut-rebut nak kuasa. Yaqtulu alaihi ba'duhum ba'dah, yang gelut politik ini sampai membawa kepada berbunuh-bunuh di antara sesama sendiri. 1400 tahun dulu Nabi kata politik ni akan menjadi satu benda yang boleh menjadi punca kepada orang berbunuh-bunuh. Qulna lahu, Tharwan kata, bila Ammar bin Yasir kata macam tu, dia berkata lagi dekat dia, law haddathana ghairuk ma saddaqnahu. Dia berkata, Ammar, betul ke benda ni nak jadi? Kalaulah orang lain yang cerita benda ni dekat kami tak percaya. Tapi oleh kerana hang yang cerita dekat kami benda ni, hang kata Nabi SAW bagi tahu, kata menjelang akhir zaman politik akan menjadi punca kepada berbunuh-bunuh. Oleh kerana hang yang cerita, kami percaya. Tapi kalau orang lain cerita, kami tak percaya. Qala Ammar bin Yasir kata apa? Fa innahu sayakun. Dia ulang lagi sekali. Dia kata sesungguhnya benda tu tentu akan jadi. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, betul tak betul apa yang Ammar bagi tahu ni? Okey. Tuan-tuan tengok apa jadi di Mesir hari ni pasal apa? Politik. 500 berapa puluh orang dihukum bunuh. Bukan ada satu sebab yang boleh justify hukum bunuh itu. Tak ada sebab. Yang dijatuhkan hukum bunuh tu muka tak lekang ayat semayang. 500 orang lebih yang dijatuhkan hukum bunuh tu muka ahli sembahyang. Mahkamah secara zalim menjatuhkan hukum mati kepada mereka ni. Pasal apa? Pasal politik.
Yang menjatuhkan hukum itu orang Islam, yang dijatuhkan hukum itu Islam. Maknanya apa yang disebut oleh Nabi SAW jadi hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, walaupun Ammar bin Yasir dia orang kanan Sayyidina Ali, seumur hidup dia tidak tinggal Nabi, dia tidak tinggal Ali. Walaupun ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Ali berperang dengan Aisyah isteri Nabi di dalam perang Jamal. Walaupun Ammar bin Yasir dia memihak kepada Ali secara terus terang, tapi hormat dia kepada Aisyah tertera di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat daripada Amru bin Ghalib radhiyallahu an, kata dia, anna rajulan nala min Aisyah inda Ammar bin Yasir faqala aghrib maqbuhan manbuhan atu'zi habibata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Amru bin Ghalib, dia kata satu hari satu orang laki-laki tiba-tiba duduk tak duduk pi condemn, pi cemuh Aisyah radhiyallahu anha. Kan kita kena faham situasi pada masa tu. Ali sudah ditakdirkan Allah berlaku perang dengan Aisyah isteri Nabi. Ali salah seorang daripada 10 yang Nabi sebut kata garanti syurga. Aisyah isteri kesayangan Nabi. Malang lagi sekali dalam sejarah Islam apabila dua ni bertembung sampai membawa kepada korban nyawa. Satu hari tengah duduk ramai-ramai ni, tiba-tiba anna rajulan nala min Aisyah inda Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir duk ada satu orang sudah bercakap, yang cakap dia tu condemn Aisyah. Waqala, kata Ammar bin Yasir, dia kata aghrib maqbuhan manbuhan, dia marah dandan. Dia kata hang jauhkan mulut hang, diri hang daripada bercakap benda tak elok tentang Aisyah radhiyallahu anha. Atu'zi habibata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hang siapa? Hang nak menyakitkan isteri Nabi yang menjadi kekasih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Nah, abang kata apa? Sahabat-sahabat Nabi depa rasional. Dia tidak tenggelam di dalam perasaan yang membabi buta. Dah. Sahabat-sahabat Nabi ni depa rasional. Kalau berlaku perang ni kerana ijtihad depa, bukan kerana benci batang tubuh. Kita hari ni kebencian di kalangan kita ni merayap sampai ke batang tubuh. Marah dekat Tok Guru Ni Aziz sampai pergi buat gambar Tok Guru Ni Aziz dengan khinzir duduk sebelah-sebelah. Apa jenis orang ni? Hang siapa nak pergi menghina orang tua yang hebat ni? Teruk kita ni sampai tahap tu. Kita terbawa-bawa, kita emosional dalam benda ni. Soal parti dia, parti apa, hang parti apa, itu soal lain. Jangan sampai merayap sampai ke tahap yang begitu punya teruk. Hang sampai pergi menghina orang yang hang tak patut hina. Berbeza yang berlaku di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, mereka lain. Walaupun mereka duduk dalam pihak Sayyidina Ali nak jadi perang dengan Aisyah, tapi dalam pada tu jangan siapa pergi cerca Aisyah. Pasal apa? Pasal Aisyah ini wanita istimewa, dia kekasih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Yasir bila ada orang pergi kata dekat Aisyah macam tu, dia dandan, dia boleh marah. Dia kata hang jauhkan mulut hang, diri hang daripada bercakap tak elok dengan Aisyah, dia kekasih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, masa jadi perang Jamal antara Ali dengan Aisyah, Aisyah yang panggil perang Jamal. Jamal ni maksud dia unta. Arab ni unta ni saja dia ada banyak nama.
Ibil pun unta, Jamal pun unta, macam-macam. Dia ada banyak nama yang semua tu membawa maksud unta. Jadi kalau kita ada nama Jamal Pak Tongko ke apa, itu masalah lah. Jamal ni unta pun boleh, cantik pun Jamal juga kan. Jadi kalau dah buah nama Jamal, orang kata hang unta dah, aku cantik kan. Tapi Jamal juga membawa maksud unta. Dipanggil perang tu perang Jamal pasal apa? Pasal nak ambil sempena Aisyah turun dalam perang tu dan dia duduk atas unta. Dipanggil perang tu perang Jamal antara Ali dengan Aisyah. Tengah perang duk jadi teruk ni, khabar berita mai kepada Sayyidina Ali, kata Aisyah jatuh daripada unta dia. Ali bin Abi Talib duk ada di sebelah pihak dia ni, dia pacu kuda, dia redah di tengah orang yang duk berperang ni, dia redah dia pergi cari Aisyah, dia panggil ibu dekat Aisyah, dia kata wahai ibu okey kah? Aisyah kata okey. Aisyah naik balik, dia naik balik kuda balik. Perang itu soal ijtihad, tetapi soal hormat dan sayang doa ada kat mereka. Dan seusai perang Jamal itu, seselesainya perang Jamal itu, Ali kata apa? Bila Ali masuk dalam medan perang, jumpa sahabat-sahabat besar yang hafal Quran mati bergelempang di dalam medan perang ni. Ali pergi pangku mayat seorang-seorang ni. Dia kata apa? Kalaulah masa boleh ghostan balik, aku akan pastikan perang ni tak jadi. Beza zaman sahabat dengan zaman kita pada hari ini. Walau bagaimanapun, peperangan ini mencatat sejarah hitam di dalam sejarah Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran paling besar apa dia? Hak sudah-sudah. Jangan ada lagi peperangan di antara sesama orang Islam. Pasal apa? Pasal sejarah dah cukup mengajak kita betapa ruginya kita apabila kita biarkan kita terlibat di dalam persengketaan sesama agama ini. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 20. Jilid 20. Jilid 20 muka surat 20. Weh, dia main macam tu pula malam ni. Jilid 20 muka surat 20. Bab dia kata ma yukrah minal asma. Bab pada malam ini iaitu bab yang datang pada menyatakan barang yang ditegah daripada segala nama anak-anak. Kita nak bagi nama kepada anak, bagi hak muda-muda yang baru tengah duk dapat anak, dan bagi yang veteran yang duk dapat cucu. Kan? Apa nama kita nak buh? Ada garis panduannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ketahuilah saudaraku, menaruh nama anak-anak itu hendaklah dengan nama yang terpuji pada syarak. Itu garis panduan umum. Cari nama yang membawa maksud elok. Maka janganlah ditaruh nama yang hodoh pada syarak, seperti ditaruh nama Untung. Untung dia kata tak elok. Buat nama anak Untung, Profit bin Muhammad misalnya. Buat nama anak dia Profit. Profit mana dia apa? Untung. Dia kata anak lagi perempuan, lagi-lagi, nama apa? Profit. Wih, nampak sangat hang ni makhluk ekonomi. Sampai anak pun nama Profit. Kan? Apa nama dalam bahasa Arab dia kata Rabah. Untung, Rabah. Kan orang Arab ada nama Ribhi. Ribhi maksudnya keuntunganku. Saya pergi umrah baru ni, singgah di Jordan, tour guide Jordan ni nama Ribhi. Saya tanya dia, ya akhi, ismukal karim, nama hang apa? Dia kata ana Ribhi. Masya Allah. Saya kata dia Ribhi. Ribhi maksud dia untung, keuntunganku. Makna kata hang takkan rugi sampai bila-bila, kata kenyeh dia seronok. Jom kita tengok, boleh kabuh nama Ribhi ni? Kita tengok. Dia kata seperti nama-nama yang tak elok itu seperti ditaruh nama Untung, Ribhi, Rabah, tak elok dia kata. Ataupun Tuah, hang Tuah, tak boleh ke hang Tuah dia pun. Tapi zaman tu Baharul Mazi tak ada lagi. Jadi bapa hang Tuah dia tak tahu kata nama Tuah tu tak bagus, dia kata. Ataupun diletak nama anak itu Masam. Masam orang dulu-dulu dia nama Masam, Uduh. Kan orang dulu nama Uduh.
bodoh, hitam, dia buat nama anak dia kan. Ataupun diletakkan nama anak itu Pahit. Berlaku zaman Nabi, adalah hadis pun, adalah hadis. Satu orang dapat anak, mai jumpa Nabi. Nabi tanya, hang buat nama apa dekat anak hang? Dia kata Murrah. Murrah maksudnya pahit berdengung tu, murrah kan, bukan murah, bunyi macam murah kan. Kalau kita pergi Mekah, wah ada jual, dia kata, ya Malaysia murah dia tak, bukan tu, murah tu maksudnya cheap, yang ni murrah maksudnya pahit. Satu orang dapat anak, pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dapat anak. Nabi kata, nama apa? Dia kata, Murrah, pahit. Nah, Nabi kata, tak mau nama tu, tukar nama lain. Murrah, tak mau. Ataupun manis, nama manis pun tak mau juga, dia kata. Ataupun masin. Nah, ni merepek lah ni, pun sampai nama anak masin. Tapi dia buat contoh di sini. Dia kata, masin dan sebagainya. Kan? Bukan Syekh Idris Al-Marbawi merepek. Dia bubuh ni pasti ada orang bubuh nama masin. Kawah buh tu yang merepek. Nabi kata pula Ustaz Samsuri, dia kata dekat Syekh Marbawi merepek. Bukan, Syekh Marbawi ni bawa contoh yang orang dah bubuh, jadi orang hak buh tu yang merepek. Begitu. Sebab pun ditegah oleh syarak, buh nama yang ditegah itu kerana membawa kepada tidak baik. Dia kata, iaitu seperti satu orang yang bernama Untung, maka apabila membelakang mata ia daripada orang, dikata orang akan dia, namanya tak setentang dengan hal ahwalnya. Itu maksudnya. Buh nama anak sedang, nama apa? Taqiyuddin. Makna dia apa? Satu orang yang bertakwa dalam agama. Taqiyuddin, perangai Masya Allah kan. Saya pengalaman masa duduk mengajar sekolah, masa di Irsyad dulu, saya kena pergi buat test budak-budak di sekolah budak nakai di Teluk Tawang tu. Dia ada sekolah budak nakai di situ. Saya kena pergi test di sana. Dia pun hantar kita, macam tak ada orang lain, dengan duduk dalam kerawat besi keliling apa pergi nak test budak-budak ni. Budak-budak ni memang budak tak mengaji. List nama tu ada, main dekat satu orang tu, panggil nama dia tak ada. Nama apa? Jibril. Masya Allah. Lah ni saya ingat Jabatan Pendaftaran dah buat satu garis panduan, tak boleh lah buat nama-nama malaikat, nama apa tak boleh. Tapi masa tu boleh lagi. Jibril. Saya kata, mana Jibril? Dia kata, tak ada, dia belah. Dia rabat pagang kawat tu, dia lepas, dia lari. Ni yang kata Syekh Jibril ni. Yang dia nak beritahu dalam kitab ni nak buh nama anak ni patut padan lah. Hampir bubuh Jibril, tetapi masuk sekolah budak jahat. Leceh lah, dia tahu Jibril boleh masuk metang ni. Yang masuk tu bukan Jibril alaihi salam, yang ni Jibril bin apa ni kan. Jadi dia kata di sini, jangan nak buah nama yang nama tu kemudiannya sampai nak membawa kepada jadi tension budak tu. Pasal apa? Dia kata nama itu tidak setentang dengan hal ahwalnya. Bila dilihat akan ahwalnya, celaka. Dia kata di sini dia tulis celaka. Buah nama ni hebat. Saifullah nama. Saif maksudnya apa? Pedang. Saifullah, pedang Allah. Masuk sekolah jahat juga. Nampak? Jadi nama tu tak padan dengan kelaku budak tu di kemudian hari. Maka dikata orang akan dia, nama sahaja untung tetapi celaka. Dia jadi fitnah. Orang nanti duk kata macam-macam, nama. Itu zaman lah kan. Zaman lah ni pula dia main zaman dulu nak ambil nama orang putih, duk bubuh kan. Minta maaf lah, bukan nak kata apa, contoh saja, contoh. Bubuh nama Ryan. Dengar Ryan. Kali-kali, 2 kali 3 pun tak boleh nak apa. Nama macam. Jadi kita masa nak buat nama tu, jangan sampai budak tu jadi tension esok ni. Dia kata, pak aku tak guna bagi nama hebat-hebat ni, aku bukan cerdik kat pun. Dia marah kita balik. Patut-patut aja kan. Tengok Nabi, sahabat-sahabat Nabi nama apa? Ali, Osman, Umar. Lagu tu yang nama. Tapi jadi orang yang terbilang.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan kerana itu maka sudahlah membawa kepada tidak baik. Bila jadi macam tu, jadi tak elok lah. Cikgu-cikgu pun kata, nama hebat, kata, tapi ya Allahu Akbar, sampai tak arti apa langsung. Cikgu ajak matematik ni sampai tulis sampai patah kapung. Patah tu bukan pasal apa, pasal nak marah ni. Dua ajak sampai 11 kali lah, tak arti lagi. Tulis sampai patah kapung, sampai ambil kapung baling keluar. Kata, budak hari ni apa ni? Awak hang benar sangat. Mak hang bagi makan apa? Dia merepet lah. Dia merepet. Nampak? Tuan-tuan ingat, jadi cikgu senang. Dia meh je ni tak mau mengaji ni. Lepas tu dia tak cerdik tu satu bab. Tak apalah tak cerdik tu. Lepas tu jahat. Betul-betul test cikgu ni. Kira jentik cikgu ting-ting-ting duk test tengok cikgu ni. Temperature ni duk naik sampai merah. Sampai naik merah muka ni. Duk kontrol. Tak mau nak marah. Nombor satu mengajar matematik. Duk habang berapa kali dah ni. Jalan kira dia lagu ni. Tunjuk sampai kapung patah. Hampuk biar atas lantai. Tak erti juga lagi. Nak buat macam mana dia tak erti. Bukan dia. Ada yang baik tapi tak erti. Cikgu pun kata, hang ni baik pun tak guna, bodoh ya. La ilaha illallah, tu pun tak kena juga. Cikgu tension kan. Tension bila kena budak macam ni. Pasal apa? Dia lagi budak ni gagal, dia nak kena jawab. Dia kena jawab dengan sekolah. Sekolah nak kena jawab dengan pejabat pendidikan daerah. Pejabat pendidikan daerah nak kena jawab dengan jabatan pendidikan. Ni macam mana ni? Hampa budak-budak teruk sangat ni. Peratus lulus rendah sangat. Tension. Duk mengajar tak boleh. Duk abang berapa kali tak boleh. Dia kata, hang ni apa? Dia makan dedak agak. Dia main lagu tu. Tu kalau di Sweden 12 bulan masuk je. Dia duk mengajar lagu tu. Kan? Bukan senang tuan-tuan. Dia kena, orang nak jadi guru ni, dia kena ada jiwa tu. Jiwa mendidik itu kena ada. Jiwa mendidik. Bila tak boleh ni selawat muih atas kepala dia. Selawat sampai kerir rengkung pun tak boleh agak. Sudah bila kang. Kan? Allahu Akbar tuan-tuan. Kan? Jadi dia nak balik mai kepada apa? Kepada cerita bagi nama ni. Bagi nama ni janganlah sampai bergerun sangat dengan tak padan dengan budak yang nak menanggung nama tu. Tak padan dengan dia. Kesian kat dia. Bagi nama simple-simple ya kat dia. Kalau apa-apa pun orang tak kata sangat kat dia. Begitu. Dan ada tersebut je dalam setengah hadis, seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, setengah daripada nama yang tidak dibenarkan oleh syarak buh bagi seseorang pada anak itu, iaitu kata hadisnya, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la anhayanna an yusamma Rafi' wa Barakah wa Yasar. Itu hadis dia. Maksudnya apa? Diriwayatkan daripada seorang khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi ditegahkan bahawa letak nama dengan nama Rafi'. Tanjung banyak nama Rafi' kan? Rafi'. Rafi' ni maksudnya apa? Angkat tinggi. Rafi'. Kan? Rafa'a yadain. Rafa'a yadain. Angkat dua tangan. Rafi' maksudnya angkat tinggi. Dan nama Barakah, nama anak Barakah, ataupun nama Yasar. Yasar juga membawa masuk untung. Makna bagus dah. Rafi' maksudnya tinggi. Bubuh nama Barakah, bagus, berkat. Bubuh nama Yasar maksudnya untung, bagus dah. Tapi hadis Nabi larang, tak bagi buh nama tu. Kita tengok pasal apa. Dia kata masalah nama tidak baik itu mengapa ditegah syarak taruh bagi budak-budak itu. Kata dia sebab pun ditegah oleh syarak adalah kerana adalah nama seperti tuah ataupun untung ataupun sebagainya itu asalnya nak mengambil sempena mulut dengan memanggil yang demikian itu. Tiba-tiba terbalik jadi celaka pula. Orang pergi bubuh nama anak dia Rafi', dia angkat tinggi. Dia tujuan buah nama tu, tujuan dia apa? Jadi doa. Bila orang panggil Rafi', mai tak Rafi' duk panggil dia, angkat dia naik dengan harapan benda tu jadi doa, satu hari dia diangkat Allah duduk di tempat yang mulia. Tujuan macam tu dia kata. Tiba-tiba dia kata pergi jadi terbalik daripada tu.
Kerana apabila ditanya orang akan orang yang bernama tuah ataupun untung itu, adakah si untung ataupun si tuah itu ada di sana, maka jawab orang tidak, maka maknanya tidak ada, maknanya terlintah dalam hati orang tidak ada tuah ataupun tidak ada untung. Dia pergi jadi ikut tu pula dah. Boh nama tuah, orang tanya tuah ada tak? Tuah tak ada, tuah tak ada, celaka. Tuah, bila tuah tak ada kat kita, malang lah tinggal kat kita. Nampak tak maksud hadis ni? So Nabi kata tak usah buh nama tu. Pasal apa? Takut dia jadi terbalik. Orang main di rumah tanya, makcik ni tuah ada tak? Mak dia pun abang, tuah tak ada. Tuah tak ada, tinggal malang lah kat apa? Dengan kerana tu Nabi kata tak usah lah buh nama tu. Takut kot sekali dia pergi jadi terbalik. Orang faham kata, Allah rumah ni leceh, tuah tak ada rumah ni. Tuah tak ada rumah. Tapi orang kata tuah tak ada, maknanya tinggal malang dalam rumah tu. Dia nak abang macam tu dekat kita. Dan jadi senang berlari pada faham orang yang mendengarnya, yakni celaka ataupun rugi. Orang faham macam tu. Bila tak ada tuah, makna tinggal malang ataupun celaka ataupun rugi. Dengan kerana itu sudahlah ia tidak bagus. Demikian itulah datang hadis akan tegahnya. Dan satu hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Samurah bin Jundub anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tusammi ghulamaka rabah. Dia mainlah. Wala aflah wala yasar wala najih yuqalu lahu athamma huwa faqala la. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi SAW, nama dia Samurah bin Jundub radhiyallahu an, bahawasanya Nabi SAW bersabda, janganlah engkau taruh nama budak engkau dengan nama Rabah yang bermakna untung, dan janganlah letak nama Aflah yang bermakna menang, dan janganlah letak anak nama Yasar artinya betuah, dan janganlah letak anak nama Najih artinya menang. Kan banyak orang hari ni buah nama anak Najihah, Najih. Maksudnya apa? Menang. Dia kata. Sebab pun tidak diberi syarak memberi nama yang demikian itu, kerana apabila ditanya orang baginya, adakah di sana si tuah, maka jawabnya tidak ada. Maka terlintahlah pada orang-orang itu tidak ada tuah, yakninya celaka. Dia kata. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Nampak tak tuan-tuan? Benda ni bukan ulama kata, Nabi kata. Nabi melarang benda ni sebab takut jadi salah faham. Takut jadi salah faham. Baik. Kemudian bawah tu kata Ibnul Qayyim, dia ulang benda yang sama. Saya tak baca dah. Langkah bawah tu. Nama yang haram ditaruh pada seseorang. Yang ni yang haram. Tadi dia tak kata haram. Kalau buat tak haram. Cumanya takut jadi salah faham. Now, dia kata nama yang haram diletak pada seseorang. Sesungguhnya ada beberapa nama yang haram diletakkan dan dipanggil bagi seseorang, iaitu seperti Malikul Muluk. Yang tu tak boleh. Yang tu haram. Buat nama anak dia Malikul Muluk. Kalau Malik saja, ramai dah dalam masyarakat kita nama Malik. Ramai. Malik maksud dia apa? Raja. Malikul Muluk maksudnya apa? Raja kepada segala raja. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Pasal apa? Pasal raja kepada segala raja hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. So perkataan Malikul Muluk itu Allah saja boleh pakai, orang lain tak boleh pakai. Kalau buh ke nama anak, haram. Begitu. Ataupun dipanggil anak dia dengan nama Amirul Umara. Dia panggil Amir, maksud dia apa? Ketua. Umara kepada ketua-ketua. Amirul Umara maksudnya dia ketua kepada segala ketua yang ada. Siapa dia yang boleh panggil Amirul Umara? Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang Amirul Umara. Manusia tak boleh pakai. Ataupun lainnya. Dan makna pada bahasa Melayu ialah raja kepada segala raja. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah bubuh nama yang demikian itu adalah hadis yang menunjukkan atas haram mengerjakannya, iaitu hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhna ismin 'inda Allah akhna'u ismin 'inda Allah yaum al-qiyamah rajulun tasamma bi malikil amlak.
Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disampaikan hadis ini sehingga kepada Nabi SAW, iaitu dikatakan hadis ini daripada Nabi SAW. Telah bersabda Nabi, sebusuk-busuk nama dan sehina-hina nama di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menamakan dirinya dengan raja kepada segala raja. Tak boleh. Dia nama lain tapi dia pakai gelaran tu, gelaran Malikul Muluk, raja kepada segala raja. Kalau dia pakai gelaran tu, itulah sebusuk-busuk gelaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal itu gelaran Allah saja boleh pakai. Tiba-tiba dia pun nak ambil pakai. Allah marah kepada orang yang macam ni. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tuan-tuan kalau tengok dalam hadis, dia ada banyak hadis cerita tentang ni. Di antaranya hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqbidullahu tabaraka wa ta'ala al-arda yawm al-qiyamah, yatwi as-samaa'a biyaminih, summa yaqul anna al-malik aina mulukul ard, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat esok, Allah akan menggenggam bumi ini di dalam genggamannya. Bumi yang besar hebat ni, Allah genggam macam tu aja. Wa yatwi as-samaa'a biyaminih, langit Allah lipat dan genggam sebelah tangan lagi. Hadis ni hadis yang tak boleh ditanya. Dan Imam Malik, apabila orang tanya dia tentang ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dalam Quran dia ada ayat-ayat yang dipanggil mutasyabihat, ayat-ayat yang orang tak faham, dia akan jadi keliru. Dia kata Ar-Rahman, maksudnya Allah, Tuhan Ar-Rahman, 'alal 'arsy, di atas arasy, istawa, Tuhan itu beristiwa, Tuhan bersemayam di atas arasy. Ayat yang macam ni dengar, beriman, sudah. Terus saya tanya, bila orang tanya Imam Malik, wahai Imam, ni cerita ayat-ayat ni macam Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan Ar-Rahman bersemayam di atas arasy ni, macam mana nak jawab macam mana? Imam Malik kata, al-istiwa ma'lum. Imam Malik kata, yang kata Allah bersemayam itu sudah maklum pada kita, sudah. Terus saya tanya, wal kaif majhul. Kalau duk tanya macam mana Tuhan bersemayam tu, macam mana, adakah dia duduk macam kita duduk, dia duk tanya, majhul. Imam Malik kata, benda ni tak ada siapa boleh jawab pun. Benda ni majhul, tak ada siapa tahu hakikat Allah bersemayam. Wal imanu bihi wajib. Imam Malik kata, tapi beriman dengan ayat itu wajib. Kita wajib beriman, kata Allah bersemayam di atas arasy, full stop, habis. Kita beriman sudah. Imam Malik kata, wasu'al anhu bid'ah. Imam Malik kata, pergi duk tanya banyak-banyak tentang benda tu, itu benda bid'ah, benda yang sahabat dulu tak tanya. Apa yang kita duk tanya hari ni? Dan kita tengok isu jadi dalam Malaysia hari tu ni, sampai jadi ramai. Tok Guni Aziz baca ayat ni, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kemudian dia hurai ayat ni. Ada pula orang piduk petikai huraian dia, piduk kona kok tu, kona kok ni. Oh, you rendah, buka YouTube tengok. Allahu Akbar. Tu buang masa. Buang masa. Lepas tu pula trend hari ni dalam masyarakat kita hari ni, jadi satu trend duk lawan nak luku kepala. Ya Allahu Akbar. Duk lawan nak luku kepala. Ada satu ustaz pergi duk bercakap macam mana ke, tersilap ke, ataupun dia bagi satu tafsiran yang pakat buat kenuri dia ni. Pakat buat kenuri dia. Hina dia, condemn dia, aibkan dia, malukan dia, kata macam-macam dekat dia. Orang yang mendengar boleh faham, menegur dengan menghina tu orang boleh faham. Dia ada satu garisan yang sangat nipis, tetapi orang yang dengar boleh tahu. Tuan-tuan adalah orang yang mendengar,
Saya pun orang yang mendengar. Bila saya buka YouTube tengok, hati kecil kita boleh tahu dia ni betul-betul dia menegur kesilapan ke dia mengambil kesempatan untuk menghina orang tu. Hati kecil kita boleh rasa jangan macam tu. Hari ini dia tersilap, esok mungkin kita tersilap. Kalau hari ini kita condemn dia sampai tak simpan sikit pun, tak reserve sikit pun, apa kata kalau esok kita tersilap, orang buat macam tu dekat kita? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, paling cantiknya apa dia? Satu SMS saja dekat dia. Nombor telefon bukan susah nak carilah ni, satu SMS saja. Dan dia pun bila baca SMS tu, dia wajib kena cek balik, aku kata tu bertepatan tak dengan agama punya kata. Kalau dia nampak macam dia silap, lagi satu punya kuliah dia buat correction balik. Saya minta maaf tuan-tuan, hari tu saya mungkin terlanjur cakap, saya tarik balik. That's all. Jangan sedih tuan-tuan, sedih. Kita sepatutnya bergabung membina kekuatan, tetapi tak, kita hari ini tak bergabung membina kekuatan, kita saling melemahkan di antara satu sama lain. Ra'i perbezaan pendapat yang patut padan. Kalau kesilapan itu membawa kepada yang keterlaluan, satu SMS dekat dia cukup. Dan orang yang menerima SMS wajib kena cek balik, recheck balik. Kadang-kadang selama ni kita punya faham tu tak betul, tapi itu yang kita faham selama ni. Bila ada satu orang tegur kita recheck balik, cek balik, oh, baru kita dapat. Macam semalam saya duduk sembang lepas kuliah, berapa banyak benda dalam masyarakat ni yang kita duduk faham selama ni macam tu, rupanya macam lain. Selama ni kita duduk faham kata cerita Alqamah derhaka ibu tu betul, hari ni baru tahu rupanya tak ada hadis pun cerita benda tu, tetapi dia satu cerita yang sangat masyhur. Bila cerita je pasal anak derhaka mak, terus kata hang nak jadi Alqamah ke, esok hang nak mati, nak mengucap tak boleh. Rupa-rupanya cerita Alqamah itu tidak bersabit daripada hadis yang sahih. Banyak lagi cerita yang duk mai dekat kita. Cerita semalam kita sebut di masjid semalam, cerita apa? Cerita Sayyidina Umar masa zaman dia belum Islam. Kita dimomokkan ke telinga kita cerita Umar ni, dia bunuh anak perempuan dia berapa ramai. Bila dapat aja anak perempuan, dia bawa anak perempuan dia, pegang sebelah tangan, dia pacu kuda sebelah tangan, dia pergi tengah padang pasir, dia korek pasir, dia lempak anak perempuan dia, dia kambuh anak perempuan dia hidup-hidup. Daripada kecil kita dulu dengar cerita tu. Bukan cerita tu nak memburukkan Sayyidina Umar, tapi nak cerita kata Umar dulu macam tu. Kemudiannya Umar bila masuk Islam, dia jadi satu orang yang cukup kuat mempertahankan Islam. Tapi masalahnya apa? Cerita tu tak betul. Masalahnya tidak ada hadis yang cerita Sayyidina Umar buat macam tu. Tak ada. Habis yang begitu popular dalam buku agama duk baca ni mai mana? Wallahu alam. Mana mai tak tahu. Tapi cerita tu masyhur. Tapi dulu kita tak tahu. Kita pun pernah ceramah, pernah bawa cerita tu. Tapi bila hari ni duk mai balik benda ni, kita recheck. Kita semak balik. Cari, tak ada sungguh. Masya Allah, aku pun dah duk habaq lama dah benda ni. Hari ni aku tahu, hari ni kita bagi tahu balik dekat orang, tuan-tuan, cerita ni sebenarnya tak ada lah hadis. Jatuhkah kita apabila kita mengaku hak kita silap waktu ni? Tak jatuh tuan-tuan. Kita dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma pihak yang menegur ni jangan menghina. Kerana menghina itu menjatuhkan muru'ah, menjatuhkan marah dan harga diri seseorang. Tuan-tuan nak bina harga diri berapa lama tuan-tuan? Daripada kita kecil, kita mengaji sekolah, kita masuk universiti, kita keluar kerja, kita membina nama baik kita, tiba-tiba senang-senang orang jatuhkan kita dengan satu kesilapan kita. Patutkah kita buat macam tu dekat orang? Dan maukah kita orang buat macam tu dekat kita? Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang ada di lubuk hati kita. Kita menegur atau kita menghina. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda-benda macam ni dia dok mai. Bila mai isu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Imam Malik dia bagi jawapan cukup cantik. Dia kata apa? Benda ni maklum, kata ayat Quran tu saya duk tanya banyak, ini betul. Jangan duk tanya macam mana, lagu mana, apa semua. Soal itu bid'ah, beriman dengannya adalah satu benda yang wajib.
Sama dengan hadis kita baca tadi. Abu Hurairah kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, yaqbidullahu tabaraka wa ta'ala al-ardah yaumal qiyamah. Hari kiamat esok Allah akan menggenggam bumi ini dengan tangan dia. Tersedut tanya genggam macam mana, tangan dia lagu mana. Imam Malik kata tak usah tanya benda ni. Hadis kata macam tu, sudah. Wa yatwi samaa biyaminih, dan Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Lagu mana? Wallahu a'lam. Summa yaqul, kemudian Allah berfirman setelah dia ponyok bumi dan juga langit. Allah berfirman, Allah kata Anal Malik. Tuhan kata Ana Al-Malik, aku raja pada hari ini. Tuan-tuan, kita duk baca Fatihah, kita kata apa? Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin maksudnya apa? Raja yang memiliki hari kiamat. Hari kiamat, the only kuasa yang berkuasa ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dua. Tuhan kata Anal Malik, aku raja pada hari ini. Aina mulukul ard, Tuhan kata mana dia raja-raja yang duk jadi raja di atas muka bumi dulu? Mana? Tuhan kata. Oh tuan-tuan, nasib baik kita tak jadi raja. Kalau tidak, Tuhan tanya di hari akhirat esok. Ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuhan tanya, aina mulukul ard, mana dia raja-raja yang ada di atas muka bumi dulu? Aku nak tengok mereka ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau itu satu jawatan, maka bertingkah lakulah sesuai dengan jawatan itu. Jangan lebih, kerana itu menyusahkan kita di hari akhirat esok. Tuan-tuan tengok jadi macam ke bawah duli tuanku Sultan Kelantan. Dia cuba untuk nak jadi hamba Allah. Sampai apa tuan-tuan? Dia naik kereta, masuk waktu semayang, azan, dia berhenti, dia semayang masjid mana yang dia lalu tahun tu. Dia boleh buat tuan-tuan, dia boleh buat. Dan dia tahu orang kerja dalam istana dia ada yang meninggal. Orang ni kerja lama dalam istana dia, meninggal. Dia pi di pengkebumian kawan ni, dia masuk dalam liang, dia ambil mayat letak di bawah. Masya Allah, satu benda yang tak pernah teringat dalam hati orang, satu raja nak buat macam tu, dia dah buat. Ringan dia di depan Allah Subhanahu wa ta'ala esok. Itu dia tuan-tuan. Kita dengar cerita-cerita macam ni, kita ingat balik hadis yang kita duk baca ni. Selamat dia insya-Allah di depan Allah Subhanahu wa ta'ala esok. Kerana Allah tak suka kepada orang yang sombong dengan gelaran-gelaran ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata Qastallani di dalam Irsyadus Sari, dan telah ditambah oleh Ibnu Abi Syaibah pada riwayatnya di sisi Muslim, la malik illallah, artinya tiada yang memiliki melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ialah permulaan cakap bagi menyatakan sebab haram menamakan dengan nama itu. Tak boleh bagi nama Malikul Muluk ni semua, tak boleh. Pasal apa? Pasal itu Allah saja berhak guna nama itu. Dan dinafikannya jenis raja semua sekali. Dia tak kira raja apa, raja Singgam ke, raja macam-macam raja ada di Malaysia ni, di Pulau Pinang lagi banyak raja. Dia kata, dia tak kira raja apa, kerana yang memilik sebenarnya tiada melainkan Allah saja. Yang betul-betul Malik ni, raja yang memiliki kuasa dan pemerintahan selama-lama ni, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Semalam kita baca tafsir surah An-Nahl, dan ayat lahu ma fis samawati wal ard, bagi Allah lah milik segala benda yang ada di langit dan di bumi. Kita cerita macam mana Allah memiliki bumi, macam mana Allah memiliki lautan yang ada di atas muka bumi ini. Tentu saja pun cukup lah, kita dah serot dah, takut dah kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka siapa yang dinamakan dengan nama itu, maka berlawan ia dengan Tuhan pada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh pakai nama Malikul Muluk ni, tak boleh. Pasal apa? Kita macam challenge Allah
bila kita pakai gelaran itu, dan menyombong dirinya di depan Allah akan bahawa ada ia seorang hamba bagi Allah. Dia sombong seolah-olah macam dia bukan hamba bila dia menjadi malikul muluk, raja kepada segala raja. Tak boleh, dia kata. Dengan kerana itu jadilah dia kecewa di hari akhirat nanti. Katanya lagi, dan ambil faham daripada hadis itu, diharamkan letak nama dengan nama malikul muluk tadi, kerana dijanjikan dengan seksa yang keras kepada dia, dan dihubungkan dengannya barang yang ada ia pada maknanya seperti ahkamul hakimin. Itu gelaran Tuhan. Kita baca surah At-Tin, last kali dia kata apa? Alaisallah biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim kepada segala hakim? Jadi maknanya ahkamul hakimin itu Allah saja boleh pakai gelaran itu. Dialah hakim kepada segala hakim. Lain daripada Allah tidak boleh pakai gelaran itu. Yakni yang lebih betul hukum daripada sekalian hakim, dan sultan as-salatin, sultan kepada segala sultan. Tak boleh. Itu Allah saja yang boleh pakai gelaran itu. Artinya yang lebih kuasa perintah daripada sekalian pemerintah. Dan amirul umara, artinya raja bagi segala raja. Dan katanya, dan adalah dihubungkan hukum dengan dia akan orang yang dinamakan dengan aqdal qudah. Ada juga orang pakai gelaran aqdal qudah, maksudnya qadi ataupun hakim, hakim kepada segala-gala hakim, pakai gelaran yang macam tu. Gelaran aqdal qudah ini ada perbezaan pendapat ulama. Sebagai ulama kata tak salah, pasal dia tak melibatkan kepada gelaran Allah pakai. Sebagai ulama kata salah juga. Jadi sebaik-baiknya hindari perkataan afdal qudah itu. Dan begitulah seterusnya. Itu dia cerita benda yang sama. Wallahu a'lam. Lepas ini insya-Allah tuan-tuan kita masuk bab fi taghyir al-asma. Lepas ini kita akan masuk satu tajuk cerita tentang ubah nama. Boleh tak boleh? Dah bagi dah nama, lepas itu baru tahu kata tak kena dengan nama ni, nak ubah. Boleh tak boleh? Dan dia akan bawa mai dekat kita hadis-hadis yang menceritakan tentang Nabi SAW sendiri, dia mengubah nama beberapa orang, bukan seorang, bukan dua orang, beberapa orang. Sama ada baru nak bagi nama, mai rujuk dekat Nabi, Nabi pangkah, Nabi tak bagi. Ataupun satu orang dah pakai dah nama tu, mai dekat Nabi, Nabi punggah nama tu, Nabi tukar nama lain. Jadi maksudnya apa? Boleh tak boleh tukar nama? Boleh, bahkan disuruh dalam hal-hal, dalam kes-kes yang tertentu. Kan contoh, tuan-tuan pernah dengar nama Sa'id bin Musayyib. Dia ditulis nama dia Sa'id bin Al-Musayyab, ditulis nama dia macam tu. Tuan-tuan buka buku hadis, bila jumpa nama Sa'id bin Al-Musayyab, tapi kononnya ada satu cerita, dia pesan kepada orang semua, dia kata tolong jangan panggil saya Sa'id Al-Musayyab, panggillah saya dengan nama Sa'id Al-Musayyib. Dia kata pasal apa? Pasal nama Al-Musayyab tu nama pak dia. Nama Al-Musayyab itu maksudnya yang diasingkan. Bila orang address dia, orang panggil dia nama Sa'id Al-Musayyab, dia kata tolong jangan panggil aku Sa'id Al-Musayyab, panggil aku Sa'id Al-Musayyib. Kalau orang panggil juga aku dengan nama Sa'id Al-Musayyab, dia kata takut Allah akan mengasingkan hang daripada orang lain semua di hari akhirat esok. Dia tak bagi orang panggil sampai macam tu sekali. Dan dalam kes dia juga, dia bawa mai satu hadis Bukhari, hadis Bukhari daripada Sa'id Al-Musayyib. Dia kata tok wan dia nama Hazan, tok wan kepada Sa'id bin Musayyib ni nama dia Hazan. Dia ni Sa'id bin Musayyib bin Hazan, itu nama tok wan dia, Hazan bin Abi Wahab. Tok wan dia ni nama Hazan. Hazan ni makna apa? Duka cita. Kan tahun yang Khadijah wafat, lepas itu Abu Talib wafat, tahun tu dipanggil Amul Huzni. Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita bagi Nabi. Huzni, Hazan. Jadi jangan buh nama anak ni Hazan ataupun Huzni ataupun Haznun, itu membawa maksud duka cita. Tok wan kepada Sa'id bin Al-Musayyib, dia ni bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Tok wan dia ni sahabat Nabi tapi nama Hazan. Satu hari mai jumpa Nabi SAW.
Bila main Nabi tanya dia. Nabi kata masmuk. Nabi kata nama apa ni? Dia kata ismi Haznan. Nama saya Hazan. Dia kata Hazan maksudnya duka cita. Bila Nabi dengar macam tu, Nabi kata dekat dia, bal anta Sahal. Nabi kata tak mau nama Hazan. Padahal dia dah tua dah. Itu first time dia jumpa Nabi. Nabi tukar nama dia. Nabi kata tak mau, Hazan tak mau. Nabi kata tukar nama Sahal. Sahlun. Sin ha simpui tu, sin ha lam. Sahal. Nabi kata tak mau pakai Hazan, pakai Sahal. Dia jawab balik dekat Nabi. Dia kata ma ana bimughayyir isman samanihi. Saya tak akan tukar nama yang ayah saya bagi kat saya. Oh, bantah pula dia ni. Nabi suruh dia tukar. Dia kata dekat Nabi, dia kata saya tak akan tukar. Ni nama bapa saya bagi. Saya tak akan tukar. Saya nak pakai nama ni juga. Saya nak pakai nama Hazan juga. Biar pergi duka cita pun duka cita pergi. Dia kata. Hadis Bukhari ni. Hadis Bukhari. Hadis sahih Al-Bukhari. Dia kata dekat Nabi macam tu. Dan Nabi tak paksa dia. Daripada sini, ulama ambil kesimpulan hukum. Maknanya orang yang nama tak elok ni, kalau dia nak kekalkan nama tu, biar pergi ke dia. Tak dipaksa. Islam tidak memaksa dia. Tapi sambung hadis tu kata Ibnul Musayyib, dia kata apa? Famazalati fina al-huzunah ba'du. Dia kata tuan aku seumur hidup dia berduka cita. Dia jadi lagu tu pula dah. Pada muka Nabi nak tukar bagi jadi lagi elok. Kalau pak penakan nak tukar, hang tak mau tak apa. Nabi nak tukar nama kepada nama yang lebih elok. Dia tak mau. Dia kata aku nak pakai nama hak pak aku bagi juga. Nabi tak kata apa. Terpulang gang. Ibnul Musayyib, cucu dia kata apa? Dia kata seumur hidup tuan aku, hidup dia di dalam huzunah, hidup dalam duka cita. Satu, pasal nama tu, duka cita. Yang kedua, pasal bantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup di dalam duka cita. InsyaAllah tajuk yang akan datang fi taghyiril asma', cerita tentang tukar nama. Dan dia akan mai kepada kita macam mana Nabi tukar nama beberapa orang sahabat. Dan sahabat-sahabat kebanyakannya senang hati mengikut nama yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan macam gelaran Abu Hurairah, cerita tak tahu berpuluh kali dah. Abu Hurairah nama Abdul Rahman, tapi Nabi panggil dia Abu Hurairah. Abu maksudnya bapa. Hirrah ni maksudnya apa? Kucing. Hirrah ni maksudnya kucing. Hurairah maksudnya apa? Anak kucing. Dalam grammar Arab, Hurairah ni dia panggil isim tasghir, nama kecil. Kalau Hirrah kucing, Hurairah anak kucing. Hamra merah, Humairah kemerah-merahan. Dia panggil isim tasghir dalam bahasa Arab. Abu Hurairah ni pasal apa? Pasal suka dengan kucing. Nampak kucing dia dandan, dia mai belah, kesian ni, dia mai belah. Dia tak boleh. Belah dia, sayang dia kepada kucing ni bukan setakat ambil kucing cum tak tepi jalan dah. Dia ambil kucing boh lalu dengan baju dia. Ni yang kata Abdul Rahman bin Sakhar ni, yang kata Abu Hurairah ni. Jumpa kucing boh. Sampai Nabi tengok dia, jumpa dia duduk dengar Nabi tanya apa, dia cakap anak kucing. Tengok dalam Nabi kata dekat dia, fa anta Abu Hurairah. Kalau macam tu hang ni pak kepada anak-anak kucing ni. Seronok dia bila Nabi panggil dia Abu Hurairah. Seronok dia ni, tak tahu nak abang. Itulah satu kenangan yang dia tak boleh lupa. Dia dengan Nabi. Nabi bagi dekat dia satu gelaran yang sampai kita hari ni kalau sebut Abdul Rahman bin Sakhar tak kenal. Abang kata Abu Hurairah, kenal. Kita kenal hak Nabi bagi tu daripada hak nama dia sendiri. Berbeza dengan Tuan Sa'id bin Musayyib. Nabi suruh tukar, dia tak mau tukar. Dia kata ni pak aku bagi, aku nak nama ni juga. Cucu dia kata apa? Sampai mati berduka cita. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita akan tengok huraian detail tentang benda tu. Kemudian dia akan mai lagi fi asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita Nabi saja ada berapa nama. Yang kita tahu Nabi ni Muhammad, Ahmad, dua saja. Dak, nama Nabi ni cukup banyak. Sebahagian ulama kata ada 400 nama Nabi. Sebahagian ulama lagi kata 400 sikit. Nabi ada 1000 nama, dia kata.
Kita akan tengok insya-Allah dalam tajuk yang akan datang. Ni cerita kata 400,000 ni, apa cerita dia? Adakah hadis cerita tentang benda ni? Kemudian dia mai fil jam'i baina ismin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kunyatih. Boleh tak boleh kita ambil nama Nabi, kita pi cantum dengan nama gelaran Nabi buat nama anak kita? Nabi nama apa? Muhammad. Gelaran Nabi apa dia? Abul Qasim. Abul Qasim itu gelaran. Boleh tak boleh kita dapat anak lelaki-lelaki kita buat nama Muhammad Abul Qasim? Boleh tak boleh? Tajuk yang akan datang insya-Allah. Kalau tak ada arah apa, kita akan sambung tajuk ni. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lillazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.